Hai guys, hari ini saya akan bongkarkan rahsia terhebat Al-Quran untuk korang semua. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel Islam is my religion. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan daripada sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Yang pertama, Al-Quran ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh manusia melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran mempunyai 114 surah dan 30 juzuk. Setiap juzuk terbahagi kepada 2 hizab, iaitu bahagian. Maka jumlah hizab adalah 60 hizab. Jumlah ayat Al-Quran berbeza mengikut bahasa, dan Al-Quran ini mempunyai lebih kurang jumlah ayat yang berjumlah sebanyak 6,231. Yang ketiga, Al-Quran telah diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan di Gua Hira, iaitu pada 17 Ramadan. Yang keempat, iaitu penurunan ataupun nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran ini berlaku dalam 2 peringkat dan 2 fasa. Peringkat yang pertama adalah penurunan Al-Quran berlaku sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan peringkat yang kedua adalah penurunan Al-Quran berlaku secara ansur-ansur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Kemudian, nuzul Al-Quran ini terjadi dalam 2 fasa. Fasa yang pertama terjadi di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Dan ayat Al-Quran yang turun pada waktu ini disebut sebagai ayat Makkiyah. Ayat-ayat ini pendek sahaja dan berkisar tentang akidah. Terdapat 86 surah diturunkan dalam fasa ini selama 13 tahun. Fasa yang kedua terjadi di Madinah selepas hijrah. Ayat yang turun pada waktu ini dikenali sebagai ayat Madaniyah. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang panjang dan berkisarkan tentang hukum dan peraturan agama Islam. Terdapat 28 surah yang diturunkan dalam fasa ini selama 10 tahun. Yang kelima, surah terpanjang di dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat. Manakala surah yang terpendek adalah surah Al-Kautsar yang mempunyai hanya 3 ayat sahaja. Dan ayat terpanjang di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan hutang ataupun muamalat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Manakala ayat terpendek merupakan ayat yang ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 64. Perkataan terpanjang dalam Al-Quran merupakan daripada surah Al-Hijr ayat 22 yang mempunyai 11 huruf. Yang keenam, huruf paling banyak dalam Al-Quran merupakan huruf Alif. Tiada huruf Mim di dalam surah Al-Kautsar dan tiada huruf Ra di dalam surah Al-Ikhlas. Yang ketujuh, setiap ayat surah Al-Ikhlas diakhiri dengan huruf Dal, dan setiap ayat surah An-Nas diakhiri dengan huruf Sin. Yang ke-8, surah yang terawal merupakan surah Al-Fatihah, manakala
Surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Wahyu pertama yang diturunkan adalah daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 dan wahyu terakhir adalah daripada surah Al-Baqarah iaitu ayat 281. Surah lengkap pertama yang diturunkan adalah daripada surah Al-Mudaththir dan surah lengkap terakhir adalah daripada surah An-Nasr. Yang ke-9, sebanyak 114 ayat basmalah di dalam Al-Quran. Di antara semuanya, surah At-Taubah merupakan surah yang tidak dimulakan dengan basmalah. Manakala dalam surah An-Naml sebanyak 2 kali ayat basmalah disebutkan. Yang ke-10, ayat paling utama dalam Al-Quran merupakan ayat kursi dan surah yang terbaik adalah surah Al-Fatihah, dan surah yang terletak di pertengahan Al-Quran merupakan surah Al-Kahfi. Yang ke-11, terdapat sebanyak 15 surah yang mengandungi ayat sajadah. Ayat sajadah merupakan ayat yang mengandung perintah untuk bersujud yang dihukumkan sebagai sunat muakkad untuk melaksanakan sujud tilawah baik ketika membacanya dalam solat ataupun di luar solat. Yang ke-12, angka terbanyak dinyatakan di dalam Al-Quran adalah bernombor 100,000. Maryam merupakan satu-satunya nama perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Manakala nama Nabi yang banyak disebut di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa, dan nama Nabi yang paling sedikit disebut adalah Nabi Zulkifli, Nabi Idris, Nabi Ilyasa dan Nabi Ilyas. Yang ke-13, surah paling banyak menyebut tentang nikmat Allah ada pada surah Al-Nahl, manakala surah yang paling banyak menyebut tentang sumpah adalah daripada surah Al-Syams. Yang ke-14, bulan terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan, iaitu bulan yang paling dimuliakan. Haiwan terbesar yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan ikan, manakala yang terkecil adalah nyamuk. Buah-buahan yang paling banyak disebut ialah buah anggur, dan makanan yang pertama dimakan di syurga disebutkan di dalam dalil hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim merupakan hati ikan. Yang ke-15, perkataan halal yang paling dibenci di dalam Al-Quran merupakan penceraian, manakala amalan paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan solat, dan zikir terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Yang ke-16, disebutkan di dalam Al-Quran tentang dunia dan akhirat sebanyak 115 kali. Tentang syurga dan neraka disebutkan sebanyak 77 kali. Tentang malaikat dan syaitan disebutkan sebanyak 88 kali. Tentang lelaki dan perempuan disebutkan sebanyak 24 kali. Tentang hidup dan mati disebutkan sebanyak 145 kali. Tentang faedah dan rugi disebutkan sebanyak 50 kali. Tentang bulan disebutkan sebanyak 12 kali, manakala tentang hari disebutkan sebanyak 365 kali, iaitu sama dan bersesuaian dengan apa yang kita ada sekarang sebanyak 12 bulan dan 365 hari dalam setahun. Yang ke-17,
Syurga paling tertinggi dan terbaik disebutkan adalah syurga Ad-Din. Dan kaum paling degil terhadap Nabi mereka adalah kaum Yahudi. Manusia paling celaka dan tersiksa adalah yang pertama, Kabil, iaitu pembunuh Habil. Dia membunuh Habil kerana tidak puas hati, kerana dia perlu dikahwini dengan labuda yang tidak cantik, manakala Habil dikahwini dengan saudaranya yang cantik. Yang kedua merupakan penyembelih unta Nabi Saleh alaihi salam. Unta tersebut merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh pada zamannya. Allah tidak membenarkan sesiapa pun untuk mengganggu unta tersebut kerana ia mampu untuk memenuhi keperluan susu bagi seluruh kaum Thamud. Tetapi para pemimpin kaum Thamud merancang untuk membunuh unta tersebut. Terdapat 9 orang yang terlibat memanah dan menikam unta tersebut beserta anaknya. Kemudian mereka Allah azab dengan gempa bumi dan petir. Yang ke-18, tahap derhaka kepada kedua ibu bapa adalah apabila kita menyebutkan kata dan dalilnya disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang ke-19, disebutkan dalam Al-Quran situasi yang paling kritikal adalah apabila tibanya hari kiamat. Ia merupakan hari di mana kita semua dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap dan menyeberangi titian Siratul Mustaqim. Mungkinkah syurga milik kita ataupun mungkinkah neraka milik kita sebelum sampai di pertengahan Siratul Mustaqim, ataupun apabila kita memulakan langkah untuk menyeberangi Siratul Mustaqim. Dan fakta yang terakhir, iaitu fakta ke-20 untuk entry kali ini adalah apabila wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka terputus sudah dan selesai sudah wahyu Al-Quran yang telah diturunkan ke bumi untuk panduan orang-orang Islam yang beriman. Allahu Akbar.